Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa khususan ila ruhi sayyidina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ولمعلمينا ولوالدينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf, solat berjamaah, dan Allah masih lagi memberi kekuatan kita untuk kita terus istiqamah duduk di dalam rumah Allah ini bagi satu majlis ilmu yang banyak kelebihan yang ada di dalamnya. Pada malam ini diminta oleh Al-Fadil Ustaz Marzuki Yusof, sebabkan di pondok pun kalau hari ini malam ni ada program juga untuk satu program, jadi diminta untuk mengisi slot pada malam ini insya-Allah. Semuanya malam ini kita sekadar berkongsi lah. Kita tak sambunglah kitab yang Ustaz baca tu, Ayyuhal Walad tu. Cuma kita berkongsi sedikit peringatan untuk diri dan semua hadirin hadirat ibu ayah yang ada di dalam ni. Moga-moga dengan sedikit peringatan ini memberi kekuatan kepada kita untuk terus bersemangat untuk sama-sama kita mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ini insya-Allah sambil-sambil walaupun tazkirah, walaupun peringatan itu, tetap juga kita merujuk kepada kitab yang ada insya-Allah, Afatu 'ala Tariq, wabak sepanjang jalan, yang dihimpunkan di dalam kitab ini beberapa penyakit-penyakit yang mana penyakit itu sangat-sangat mudah terkena kepada orang yang melakukan ataupun buat kerja agama Allah Subhanahu wa taala. Para pendakwah, para pejuang agama Allah Subhanahu wa taala banyak diuji dengan pelbagai ujian. Kalau kita melihat bagaimana baginda Nabi SAW, yang mana Rasulullah merupakan kekasih Allah, tetapi Rasulullah lah yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lah yang menerima pelbagai ancaman yang sangat-sangat dahsyat, sehingga ada ancaman untuk Rasulullah ini dibunuh. Dahsyatlah, sampai nak kena bunuh dan sebagainya. Maka kalau kita melihat keadaan kita berbanding dengan Rasulullah, jauh beza, kan? Rasulullah, kalau kita melihat sirah baginda Nabi SAW, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, bagaimana kehidupan Rasulullah di Mekah pada waktu itu? Orang-orang di Mekah sangat-sangat suka kepada Rasulullah, sehingga kan mereka ini sanggup ataupun mempercayai Rasulullah, bagi Rasulullah simpan harta mereka
Sebab Rasulullah digelar sebagai Al-Amin, orang yang sangat menjaga amanah, sehingga mereka boleh menyerahkan harta untuk Rasulullah simpan. Tetapi bila mana Rasulullah diangkat menjadi Rasul, maka tanggungjawab sebagai seorang Rasul ini, dia menerima wahyu dan dia wajib menyampaikan. Tabligh, wajib dia menyampaikan wahyu yang diterima itu, mengajak umat manusia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu itu mulalah siri-siri penentangan kepada baginda Nabi SAW. Walaupun sebelum itu Rasulullah sangat-sangat orang suka, ataupun kita kata menjadi perhatian, menjadi kepercayaan orang, tetapi hanya kerana Islam. Nah tu ujian tu. Sebelum ni okey lah, tapi bila Rasulullah menerima perintah untuk menyampaikan seruan Islam, mula penentangan. Nah, sebab itu bila mana perkara ini juga ada dan berlaku pada hari ini, kita tak heran dah. Sebab begitu sunnah orang berjuang, sunnah orang yang nak sangat-sangat mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Sebelum ni okey, tapi bila kita bercakap pasal Islam, dia mula ada saja orang yang akan menentang. Walaupun kadang kita tengok, kita kata pada zaman Rasulullah tu kan, golongan-golongan musyrikin yang memang mereka tak pernah terima ajaran Islam, maka Rasulullah bawa mai. Allahu Akbar. Kalau pada ketika itu kita duduk di situ lah, agak-agak lagu mana kita? Allahu Akbar. Kan? Tambah hari ni bukan kata tak biasa kenal Islam tu, kenal. Biasa dengar, biasa amalkan, dan memang duduk dalam Islam. Orang Islam sendiri bila kita cakap pasal Islam, ada mula yang tak selesa, tak suka, melenting dan pelbagai perkara yang dia buat menunjukkan kebencian dia kepada Islam. Jadi sebab itu bila mana Rasulullah sendiri, insan yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, diuji begitu hebat, apatah lagi kita. Sebab itu bila mana kita duduk untuk sama-sama meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena bersedia dengan semua perkara itu. Banyak ujian. Ada ketika ujian itu dalam bentuk kesenangan, ada ketika dalam bentuk kesusahan. Yang kita duk nampak ujian ni banyak dalam bentuk susah, kan? Sebenarnya ada juga ujian dalam bentuk kesenangan. Sama yang berlaku pada zaman Rasulullah. Orang ancam untuk buat benda-benda, sampai diancam untuk dibunuh dan sebagainya. Ancaman-ancaman yang cukup hebat. Tapi ingat, ada juga ancaman dalam bentuk, ada juga tawaran yang diberikan. Dia ancam tu supaya apa? Supaya Rasulullah tinggal dakwah. Satu lagi dia buat main dengan cara tawaran. Dia main tawaran itu untuk apa? Untuk Rasulullah tinggalkan dakwah. Dia main apa? Tawaran untuk berikan harta, tawaran untuk berikan pangkat, tahta dan juga wanita. Selalu kita dengar tu lah, 3 tahta. Rupanya ada dah pada zaman Rasulullah. Orang tawarkan kepada Rasulullah supaya Rasulullah tinggalkan dakwah dengan tawaran kemewahan. Hari ni berlaku tak? Ada orang sanggup menggadaikan agama semata-mata mengejar harta, semata-mata mengejar pangkat dan sebagainya. Berlaku tak? Berlaku. Itu ujian juga tu, ujian bagi dia. Maka benda itu sudah menjadi sunnatullah bagi orang yang nak melakukan kerja agama Allah. Maka kita kena bersedia. Ujian dalam bentuk kesusahan pun kena bersedia, ujian dalam bentuk kesenangan pun kena bersedia. Kerana ramai yang pada hari ini sanggup melakukan apa saja untuk dunianya tanpa memikirkan tentang akhirat. Sanggup mereka menggadaikan agama dan sebagainya. Dan tanggungjawab untuk mempertahankan agama adalah tanggungjawab kita semua, kan? Bukan tok imam saja, bukan ustaz saja, bukan tok guru saja. Tak ada khusus kat siapa-siapa, semua kita.
Karena kita orang Islam, kitalah ejen penyebarnya kepada seluruh umat manusia yang lain. Nah, kadang-kadang kita duk serah ya. Padan dah depa buat. Ingat hadis Nabi SAW tentang kewajipan kepada kita untuk mencegah kemungkaran. Salah satu tu tanggungjawab. Bila mana kita buat, bila mana kita nampak kemungkaran, maka wajib atas kita untuk cegah. Hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Apa Rasulullah bersabda apa? Man ra'a minkum munkaran, siapa-siapa yang melihat kemungkaran, siapa-siapa yang nampak. Ada sebahagian ulama sebut nampak depan-depan ataupun dia tahu. Dia tak nampak tapi dia tahu ada kemungkaran, ada maksiat yang sedang berlaku. Dia tahu. Maka disebut apa? Falyughayyirhu biyadihi. Maka ubahlah, cegahlah dengan tangan. Ataupun disebut dengan kekuasaan. Ada kuasa, ada kekuatan, maka cegah kemungkaran, kemaksiatan yang berlaku itu. Sebab itu penting ada kuasa. Kan penting tak? Penting sangat-sangat. Bila ada kuasa, ada kemaksiatan yang walaupun dia tak nampak depan mata dia, tapi dia tahu dan dia ada kuasa, maka dia boleh cegah. Contoh di negeri Kedah kita ini, Darul Aman. Nah, bila mana apa menteri besar kita yang Allah kurniakan kepada dia kelebihan untuk memimpin dan mentadbir negeri kita ini, alhamdulillah, kemungkaran yang ada sebahagiannya dia telah buat untuk hapuskan. Contoh berkaitan dengan judi. Judi ni dosa tak? Dosa besar. Bukan main-main punya dosa. Dosa besar judi ni. Kan? Maka dia usaha buat apa? Dia tidak menyambung apa lesen premis perjudian tu. Dengan arti kata lain nak tutup lah, kan? Cuma dia guna kaedah undang-undang. Maka tak menyambung lesen itu, tidak boleh memperbaharui lesen perniagaan berkaitan dengan judi, maka selesai masalah judi di negeri Kedah. Tu ada pula judi online, setakat hak dia ada kuasa. Kita duk petikai dekat dia, tutup hak ni, tu online pula ada, kan? Hak kita buat apa? Sebab itu bila ada kuasa, dia boleh guna kuasa ada, setakat kekuasaan dia ada tu, dia boleh buat. Alhamdulillah. Itu penting. Arahan daripada Rasulullah, gunakan kekuasaan, kekuatan. Nampak ataupun tahu kemaksiatan itu, maka cegah dengan tangan ataupun kekuasaan yang ada. Fa illam yastati', tak mampu, fa bilisanih, tak mampu nak cegah dengan tangan ataupun tak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan untuk mencegah maksiat tersebut, maka cegahlah dengan lidah. Antaranya boleh beri nasihat, kan, melalui lidah-lidah para alim ulama, para asatizah, dan kita yang ada sikit pengetahuan ilmu, beri peringatan dan sebagainya. Tak mampu juga, fa illam yastati' fa biqalbih, tak mampu juga dengan lidah, maka cegahlah dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, cegah dengan hati itu selemah-lemah iman. Macam mana nak cegah dengan hati ni? Cegah dengan hati antaranya dengan membenci maksiat yang dilakukan. Membenci maksiat yang kita nampak, yang kita tahu tadi. Dah kita dengan tangan, dengan kekuasaan tak mampu, dengan lidah tak mampu, maka cegah dengan hati. Menunjukkan apa di sini? Kok mana pun ada tanggungjawab kepada kita untuk mencegah kemungkaran itu. Tak boleh ni. Ni. Tapi kok mana pun ada tanggungjawab. Bukan kata terlepas lagu tu je. Ada tanggungjawab kita. Maknanya kita semua ini berperanan untuk memastikan agama Islam ini subur dengan panduan syariat yang sebenar. Ramai orang boleh untuk ajak orang buat baik, kan? Tapi tak ramai orang yang boleh mencegah kemungkaran.
Nah, maka kita semua ini adalah ejen ataupun pejuang agama Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita nak menyebarkan agama Allah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pada satu saat bukan kata mencegah dengan tangan, dengan lidah, dengan hati pun tak ada, oh lagu tu kita cek balik pada waktu dan ketika itu di mana tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah dia tidak ada rasa benci langsung kepada maksiat tu, dia pula pi tumpang sekaki buat. Lagu mana cerita? Nah, sebab kita kena ingat bila mana benda-benda maksiat ni, benda-benda jahat, benda-benda kotor ni, dia senang untuk kita buat tapi payah untuk kita tinggal. Nak buat tu tak gaduh suruh buat dulu, kan? Tapi kalau benda baik puas suruh tak buat-buat. Nak tinggal senang, nak suruh buat tu puas suruh. Tapi kalau benda jahat, benda maksiat, bukan ketaatan, benda maksiat ni tak tunggu suruh, dia buat dulu sebab benda syok. Contoh satu maksiat yang kadang-kadang pada pandangan kita nampak kecil tapi besar dosa dia. Berkait dengan manusia, kalau taubat sekalipun tak minta maaf, tak minta redha, tak minta halal dengan orang, kalau bersangkut dengan orang tak lepas. Contoh apa? Mengumpat. Mengumpat dosa lidah. Senang jadi angkat lidah turun, duk mengumpat ke orang, rupa-rupanya sedang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang tak nak buat? Senang tak. Walaupun seorang tu kita ambil contoh, dia tu tak mengumpat orang pun, tapi dia duduk dalam suasana yang memang orang suka duk cakap pasal orang. Mengumpat ni cakap benda betul lah, tapi bila orang tu dengar dia tak suka yang orang diumpat tu. Maka dia duduk dalam suasana orang yang suka mengumpat. Contoh bila pi kenuri, kan, pi rewang. Maka orang bab tu kono orang duk panggil membawang kono, tengah duk potong bawang tu duk kata kat orang. Mungkinlah sebab tu, wallahu alam lah orang bagi gelaran tu. Tu kita pun ambil contoh tu lah. Bila pi kenuri, bila gotong royong, bila rewang, maka orang akan mula bercakap-cakap. Cakap ni kalau kata tak bunyi kata ke orang, dia tak sedap no. Bila kata masuk kata ke orang, dia mula sedap tu. Hak kawan tu tambah perisa sikit, hak ni sikit, oh dia jadi semakin rancak dia panggil. Maka seorang tadi dia tak rajin kata ke orang pun, tapi dia pergi duduk di tempat yang ramai orang kata ke orang tu, akhirnya dia dengar-dengar. Kebetulan dia pun tahu cerita pasal yang depa duk mengumpat tu. Dia mula teringin. Ai sedap dia ni kata, aku pun ada poin juga nak kata. Tu kata tu, bila benda maksiat ni tak gaduh suruh, dia mai teringin dah. Allahu akbar. Sebab itu kita dipesan kalau dalam bab maksiat ni kena jauhkan, bukan kata buat, kena jauhkan. Kena jauh terus daripada tempat maksiat tu. Jangan, kalau kata ada, lari pun tak apa. Jangan duduk situ. Sebab apa? Sebab sangat-sangat mudah kita terdedah untuk melakukan maksiat, dan buat payah nak tinggal. Dia jadi ketagih. Dia jadi ketagih. Bila benda hak tak elok ni dia jadi ketagih, dia payah nak tinggal. Kan? Sebab itu kita kena jauhkan. Tapi kalau dalam bab perkara ketaatan, benda nak buat baik ni puas suruh, kan? Kita katalah nak suruh mayang sunat rawatib, kan? Solat sunat yang mengiringi solat fardu tu. Nak boleh istiqamah tu pun puas, kan? Nak boleh kita kata dalam setahun tu lengkaplah sehari tu boleh buat, oh payah, kan? Solat sunat duha kita kata. Hak fardu apalah kita dok buat, ni hak sunat-sunat hak kita kata tambahan kepada kita nak buat ni. Nak mengekalkan ibadat-ibadat ni payah. Tapi dah mula tinggal sehari, dia mula tinggal. Contoh kita ambil baca Quran. Nak boleh sehari semuka agak-agak, kan, susah kan senang? Susah. Awal-awal lah kalau kita yang dah selalu baca tak apalah. Ni orang tak biasa baca, kan, dia boleh baca dah, kemudian dia nak mengekalkan bacaan dia sehari semuka. Oh, yang tu pun puas, kadang-kadang tak apalah, mula sebaris dulu, mula setengah muka dulu, lepas tu boleh semuka. Tiba-tiba kalut, kan, anak nak kahwin, kan, kalut cari hak anuar ni, tak ada nak tengok Quran dah. Maka akhirnya apa? Akhirnya dia jadi tinggal. Nak mula balik, Allahu akbar, puas pula nak mula. Tu
Sebab itu kita kena beringat, dalam benda maksiat kita kena jauhkan, dalam perkara taat kita kena segerakan. Kerana dua perkara itu sangat-sangat ada perbezaan yang kita terpaksa hadapi. Maka tanggungjawab kita, sebagai seorang Islam, ada tanggungjawab kita di sana untuk, di sini semuanya tanggungjawab untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita buat kerja agama ni, seperti mana kita sebut awal tadi, bila kita buat kerja agama ni, tanggungjawab kita ni, kita jangan lepas. Biar kat ustaz lah, biar kat imam, jangan. Sebab tanggungjawab kita, paling kurang tanggungjawab kita kepada siapa? Kepada orang yang ada tanggungjawab kita dengan dia, kan? Sebagai seorang suami, ada tanggungjawab kepada isterinya, ayah kepada anak-anaknya dan sebagainya. Semua orang ada tanggungjawab. Maka paling kurang kita boleh mentadbir orang ataupun keluarga. Kalau dalam kitab Maza ya'ni intimai fil Islam, apa arti saya menganut Islam tu, dia sebut apa? Masyarakat kecil. Keluarga ini sebagai masyarakat kecil. Ada pentadbiran dia. Ketuanya adalah suami ataupun ayah. Kena ambil peranan dan tanggungjawab itu untuk menguruskan masyarakat yang kecil itu. InsyaAllah bila masyarakat kecil itu berjaya, akan merebak luas sehinggalah masyarakat yang ada di sekeliling kita. Sebab tu Islam ajak ataupun susun kepada kita ni cantik elok dah. Dia ada peringkat-peringkat dia. Dia ada fardu muslim. Fardu muslim ni peribadi seorang Islam, perlu diisi dengan ilmu. Setiap individu ni kena isi dengan ilmu. Paling kurang ilmu fardu ain, kan? Bab akidahnya, bab fiqahnya dan juga tasawufnya kena ada lengkap dalam diri. Kemudian dia naik kepada peringkat seterusnya, baitul muslim. Bagaimana kekeluargaan Islam, suami, isteri, kemudian anak-anak, bagaimana menguruskan keluarga Islam itu dengan baik, menguruskan keluarga dengan panduan agama. Ini yang kadang-kadang terlepas pandang banyak ni. Kadang kita kira kita je, kan? Alhamdulillah kita boleh main masjid, tapi bagaimana dengan anak-anak dan cucu-cucu kita? Kalau hari ni kita boleh dapat Islam, kita boleh rasa nikmat Islam, bukan dia main lagu tu je, dia main dengan penuh kesusahan, penderitaan daripada para alim ulama dulu. Andai kata kita kata dia perlu tak pulun, biar pilah hampa nak jadi apa pun, aku cara aku je, maka kita belum tentu dapat rasa nikmat Islam yang ada pada hari ini. Sebab mereka duk pulun, asbab mereka duk pulun berjuang untuk mempertahankan agama inilah kita boleh rasa nikmat Islam pada hari ini. Mereka berlawan dengan penjajah, kan? Mereka yang menjadi benteng utama mempertahankan negara, kerana mereka tahu dah, para alim ulama pada waktu itu tahu penjajah ni mai, kalau mai pun pelbagai alasan, kami nak ambil bahan mentah, kami nak ambil hasil bumi di tanah Melayu ni, tu semua wayang saja. Agenda utamanya adalah untuk merosakkan akidah orang Islam. Sebab bila akidah orang Islam ni rosak, benda apa mereka nak ambil lepas tu mudah. Tapi kalau pegangan akidah orang Islam ni mantap, kuat, maka kita boleh nampak benda-benda lain mereka payah nak ambil. Sebab itu kita tengok kemerdekaan negara kita sendiri pun, kan? Kemerdekaan negara kita sendiri pun melalui apa? Kan? Rundingan, kan? Siapa yang berunding? Siapa yang gubal perlembagaan negara kita? Semua tu kena cek balik. Sedangkan para alim ulama yang berjuang nak bebaskan terus tanah Melayu ini daripada penjajah. Kita merdeka, tapi kita masih lagi dijajah pemikiran kita. Allahu Akbar. Sebab itu agenda mereka bukan sikit. Kita je dah lena. Mereka buat macam-macam untuk rosakkan kita. Mereka memang tak berjaya dah. Sebab para alim ulama dulu sungguh-sungguh mereka lawan, sampai penjajah tak boleh nak lawan. Kalau berhadapan secara bersenjata, mereka tak mampu dah. Walaupun senjata mereka canggih, tapi para alim ulama lagi hebat lagi dengan amalan mereka dan sebagainya. Maka dibuat dengan cara yang begitu pula. Mereka serang pemikiran kita. Yang ada pada hari ini, walaupun kita tak ditembak dengan senapang, dengan bom dan sebagainya, tapi kalau diukur dari sudut serangan pemikiran itu, habis berlumuk darah dah kita ni. Teruk dah anak-anak kita hari ini. Macam mana keadaan? Sebab itu bila mana kita berhadapan dengan semua perkara ini, sangat penting baitul muslim.
kekeluargaan Islam. Bagaimana kita nak bukan sekadar kita menerima Islam itu secara keseluruhan, kita nak juga meneruskan kepada pewaris kita, keturunan kita. Takkan kita nak biar anak kita nanti tak kenal apa itu Islam kalau sekadar kita saja. Sebab itu bila mana kita faham tentang perkara ini, kita mai kesedaran kepada kita tentang perkara ini, kita tak akan biarkan anak kita keluar rumah selagi dia faham, dia reti, dia ditanam dengan ilmu-ilmu fardu ain. Kita tak bagi anak kita keluar jauh daripada rumah, pergi mengaji sampai luar negara bagaimana pun, sebelum dia faham tentang agama. Bukan kata kita Islam larang untuk mengaji bab-bab ni. Kena mengaji juga, dia ada ilmu fardu kifayah. Kan sebahagian orang Islam kena mengaji juga bab tu. Tapi hak fardu ain ni setiap orang kena mengaji. Hak mengaji fardu kifayah tu pun kena mengaji juga ilmu fardu ain. Dua-dua dia kena mengaji. Nak mengaji bidang kedoktoran ke, engineer ke, apa segala macam ilmu bidang yang atas muka bumi ni, mengaji tak ada masalah. Cumanya jangan mereka dibebaskan begitu saja daripada rumah sebelum mereka mengenal Allah, sebelum mereka kenal apa nama berkaitan dengan ibadah dan juga bagaimana dengan tasawufnya. Kerana apa? Bila mana mereka diisi dengan perkara itu, bila mereka keluar daripada rumah untuk melakukan apa saja bidang yang mereka pergi bekerja ke, mengaji ke, dia akan sentiasa terpandu dengan panduan agama. Jadi doktor yang ingatkan Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar usaha sahaja Allah yang menyembuhkan penyakit. Doktor yang hebat. Jadi engineer, jadi arkitek, jadi segala apa sahaja pun bidang, ingat Allah. Kenapa? Awal ditanam sebelum keluar daripada rumah dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembinaan keluarga yang baik itu, insya-Allah keluarga kita baik, keluarga jiran kita baik, jiran-jiran, taman-taman kita semua baik, insya-Allah komuniti masyarakat yang ada di dalam taman kita, di dalam kawasan qaryah kita akan jadi baik. Mula daripada mana? Daripada awal kita, keluarga dan masyarakat. Sebab itu bila mana satu-satu masalah yang berlaku dalam kalangan ahli qaryah ataupun masyarakat sekeliling kita, jangan duk tuju kat dia saja. Apa dia teruk ni, kan? Cek balik mula daripada awal kita lagu mana, kan? Adakah kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam yang sungguh-sungguh? Keluarga kita lagu mana, maka kita boleh tengok kalau semua pakat faham tentang perkara ni, insya-Allah dia akan membentuk satu suasana masyarakat yang baik. Kemudian daripada masyarakat yang baik ini, insya-Allah bila orang faham agama, dia cerdik, dia pula akan dapat menguruskan negara ataupun negeri dengan baik. Peringkat-peringkat tu mudah. Bila orang faham agama, dia fahamlah nak lantik siapa yang akan menjadi pemerintah yang akan memimpin dengan penuh keadilan. Semua tu Islam ajak dah yang kepada kita, supaya apa? Supaya Islam ini kita tersebar luas kepada seluruh, memberi manfaat yang baik kepada seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Indahnya Islam kalau kita hayati sungguh-sungguh. Tapi pada hari ini ramai yang tak perhati tentang benda tu. Kadang-kadang bukan tunggu banyak, seorang je, satu keluarga je buat masalah dalam satu tempat tu, habis hak lain. Kenapa? Daripada satu tadi tu, dia akan merebak. Sebab itu bila mana semua orang ambil peranan ni, insya-Allah pakat-pakat jaga diri, pakat-pakat jaga keluarga, insya-Allah akan dapat membentuk keluarga yang baik. Hari ini kita boleh melihat bagaimana orang tak pentingkan kepada agama. Perkara maksiat dipandang sebagai benda yang biasa. Dia panggil ni istilah apa? Normalisasi, kan? Benda maksiat dipandang sebagai benda yang biasa, tapi kalau benda ketaatan, perkara berkaitan dengan agama, dipandang seperti benda yang pelik, kan? Peliklah dia ni pakai lagu ni zaman-zaman macam ni, tak up to date ke? Tak ikut edaran masa ke? Tak ikut fashion semasa ke? Kan? Pakai tudung labuh orang tengok pelik, tutup aurat dengan sempurna orang tengok pelik.
Tapi kalau mai lalu pun tak pakai tudung tapi tangan sekerat. Biasa trend sekarang. Kita membiasakan benda maksiat pula. Nah, orang memandang satu benda kebiasaan. Tambah kalau pada orang-orang yang ada anak, tambah anak-anak perempuan, kan? Kadang-kadang tu baru bertunang ya. Yang apa tunang dia tu pun mai lah, kan? Mai nak ajak cari barang kelengkapan perkahwinan, kan? Nak buat kahwin. Maka mai lah berhenti depan rumah tu, ajaklah minta izin kat mak ayah dia tu nak bawa dia pi cari barang-barang nak buat persiapan kahwin, kan? Yang mak tu pula pergi suruh, kan? Pergi siapkan ni tunang mai ni. Pergi cari cepat bagi settle-settle, kan? Mak pula pergi suruh anak. Allahu Akbar. Sedangkan belum ada lagi ikatan yang sah, serupa dapat lesen awal. Usah anak-anak kita. Ini yang berlaku. Orang kata apa? Orang bila orang tegak, bila orang larang, ni biar pi lah zaman apa budak zaman lah. Ikut depa lah. Pi sokong pula. Ini yang berlaku sehingga akhirnya masyarakat pun jadi tak tahu nak kata apa. Sebab berlaku normalisasi berkata itu. Orang kasar benda tu biasa, sedangkan benda itu boleh membawa kepada dosa. Sebab benda-benda itulah yang kadang-kadang menjadi faktor kepada kemusnahan masyarakat dan rumah tangga. Sebelum daripada kahwin, sepatutnya kenikmatan bersama dengan pasangan itu selepas daripada kahwin. Tiba-tiba dia dapat dah kenikmatan tu sebelum daripada kahwin. Maka tu yang jadi macam-macam tu. Kahwin tak tahan lama. Sebab apa? Sebab dah rasa dah. Nikmat-nikmat yang sepatutnya selepas kahwin baru rasa tu, dia dah rasa habis dah. Dia nak rasa apa lagi? Maka akhirnya berlakulah pelbagai pergolakan rumah tangga dan sebagainya. Maka ini yang berlaku dalam masyarakat kita, yang Islam dah beri panduan dah kepada kita untuk kita ikut, tapi orang lain ni hanya memandang kepada trend semasa, kan? Kalau kata hak ni nak boleh buat, orang lain buat, pasal aku tak boleh buat, dia tak ikut dah. Kalau orang lain buat, pasal apa tak ikut panduan agama, dia tak tengok lah yang tu. Dia tengok orang lain buat, aku pun boleh buat. Allahu Akbar. Moga kita yang ada tanggungjawab itu untuk membina satu kekuatan untuk memastikan keluarga kita terhindar daripada perkara-perkara yang sedemikian rupa. Nah, takut kita hari ni macam-macam ujian. Kalau kita tengok dari sudut ujian media sosial pada hari ni, kadang-kadang anak tu tak tunggu setahun, kadang setahun baru, setahun lebih sikit je, oh pandai dah. Dengan cara dia tengok ya, dia boleh tangkap dah, kan? Contoh handphone lah ni, kan? Handphone lah ni, kadang anak baru setahun lebih, tapi dia duk tengok kita duk kahir, kan? Tiba-tiba handset kita menyala. Kalau handset tu mati tak apa, handset tu menyala, dia pun pergi duk kahir. Allah, kita bukan duk ajar dia, dia tengok. Dia tengok saja dia boleh tangkap dah. Tambah kalau kita ajak, kan? Hari ni masyarakat didedahkan dan diajar dengan pelbagai keseronokan. Ini salah satu keseronokan. Salah satu lagi tentang kita kata hiburan yang melampau. Sampai hiburan yang melampau ni, Allahu Akbar, sedih tengoklah. Sudahlah depa buat hiburan dah. Bila ada ulama tegak. Bila ada ulama tegak, kan, mufti tegak. Kena ke mufti tu main dengan depa ni, puak-puak ni. Tak boleh nak kata apa dah, tak boleh nak nasihat, tak boleh nak nasihat apa dah. Hati ni mati dah, gelap. Kan? Hati ni dah gelap, dah mati, tak boleh dah nak terima kebenaran. Sampai semua benda yang depa buat tu, depa rasa tu benda betul. Kan? Sampai ada satu video tu, contoh hak berlaku baru ni, konsert tu, kan? Di stadium tu. Allah, penuh stadium tu. Kapasiti bukan takat dekat atas yang ada di kursi tu, atas padang pun penuh. Allahu Akbar. Maka bila orang duk kecam macam-macam, dia kata ada satu video tu, tengok orang duk rakam. Ada seorang tu duk semayang, perempuan muslimat tu semayang tepi padang tu, kan? Konon-kononnya tak apalah, pi pun tak apa, semayang jaga. Allahu Akbar. Dia nak normalisasikan benda tu. Tak apa buat jahat pun, baik dah. Jadi gitu. Sebab benda yang baik
tak boleh nak campur adukkan dengan benda yang jahat. Seumpama yang kita bagi contoh, bila kita masak satu gulai daging sekawah, bubuh sikit je daging babi dalam tu, agak-agak nak makan ke tak? Tak boleh kita nak campurkan. Kita kata tak apa kita buat baik, esok kita buat tak apa kita buat jahat, esok kita buat baik pula. Tak boleh. Tak apa kita benarkan mereka buat konsert, bulan depan kita panggil ulama mai pula. Baru ni panggil ulama daripada luar negara mai dah. Apa salahnya sekali-sekala bagilah hiburan sikit kan? Allahu Akbar. Dia campur aduk habis urusan dosa pahala ini, sehingga akhirnya boleh berlaku kecelaruan dalam masyarakat. Maka rakyat kita, negara kita rasa benda tu biasa. Tak apa, buat benda ni tak apa. Hak ulama pun ada, hak ni pun ada, pakat-pakat buat. Allahu Akbar. Maka ini yang sangat-sangat menyedihkan kita, sehingga boleh merosakkan keseluruhan sistem ataupun masyarakat yang ada dalam negara kita. Hiburan pula, kalau kita melihat kepada dari sudut pendidikan. Pendidikan tentang hiburan ni dia ajak daripada kecil ke, kan? Kalau dalam bab pertandingan tu, daripada kecil, umur kecil dah ajak dah menyanyi. Kan? Dia main dulu apa, zaman dululah ada idola kecil lah, bintang kecil lah, apa semua. Kan? Superstar tak superstar kan? Cilik-cilik semua ajak lah. Daripada usia yang kecil, mereka ni yang sepatutnya otak mereka ni masih fresh, masih lagi kosong daripada benda-benda yang tak sepatutnya, isilah dengan ilmu, isilah dengan akhlak yang mulia. Tiba-tiba diajarkan kepada mereka menyanyi, hiburan. Tak cukup zakat tu, dia najak lagi naik orang yang peringkat biasa, kan? Peringkat biasa. Dulu ada apa dulu? Lah ni tak dengar lah. Dulu ada apa? Akademi Fantasia. Zaman tu kah? Hak tak ada Astro, pergi beli Astro. Nak tengok AF, kan? Tu kita kata peringkat umur pertengahan. Tak cukup setakat tu. Lah ni pun banyak dah, kan? Dia main pula yang hak tua-tua pun main tak? Dia dulu ada apa dulu? Iklan tu, penaja tu, iklan Polydent tu kan? Tahu lah iklan Polydent ni hak jenis tampal gigi palsu tu. Faham lah. Hak nak masuk pertandingan tu pun hak jenis lagu tu lah. Silap-silap menyanyi tu cabut. Tu dia bagi iklan tu pun elok lah. Hak warga emas tu pun Allahu Akbar, kilauan emas, kan? Dia main juga untuk nyanyi juga. Daripada kecil sampai ke besar, sampai kepada kita kata sampai kata dekat dah dengan hujung usia, pun diberikan ruang untuk hiburan lagi. Ada juga yang dulu waktu muda dia menyanyi, dia insaf dah, wak mai pula kan, apa gegar Baganza tu. Korek balik ni artis-artis lama ni, hak dah menyepi lama dah, hak dah bertaubat dah, korek balik mai untuk apa? Hiburan. Allahu Akbar. Sehari demi sehari kita dihiburkan dengan pelbagai benda yang melalaikan kita. Nah, hak dalam bab agama sikit ada tapi sangat sikit. Sangat sikit nak dibandingkan dengan perkara tersebut, kan? Kalau kita dari sudut sebutlah dari sudut hadiah pun, hadiah hak hiburan tu lagi-lagi banyak. Nah, berbanding dengan apa hadiah untuk berbentuk apa aktiviti keagamaan itu. Sebab apa? Sebab ramai orang sokong sana. Ramai orang bagi sokongan, tontonan dia banyak apa semua, duit boleh banyak sikit, tajaan pun banyak yang menaja. Akhirnya rosak masyarakat kita, kan? Dalam sebuah tempat itu, maksiat ada situ, ketaatan pun ada situ, masyarakat akan jadi celaru habis. Baik itu kalau boleh kita nak sangat, moga-moga satu masa insya-Allah Islam ini dapat didaulatkan dan dapat diamalkan sepenuhnya. Moga-moga kita dapat rasa kenikmatan itu. Sungguh pun kalau tak sempat waktu kita, anak cucu kita boleh rasa. Tapi kita tak duduk saja, kita kena buat kerja tu. Kita kena usaha meneruskan dakwah Islam, yang mana dakwah ini juga adalah daripada perjuangan baginda Nabi SAW terus kepada para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'in sampai kepada para alim ulama, sampai kita pada hari ini kita boleh rasa kenikmatan itu. Maka jangan berhenti setakat kita.
Tok-tok guru, para asatiza, ustaz, ustazah yang nak main nak mengajar apa semua ni, kadang-kadang itulah benda yang mereka buat untuk pastikan perkara itu. Maka sampai kepada kita, jangan duduk diam cakap kita. Paling kurang kita cuba untuk pastikan masyarakat kecil yang ada dalam rumah kita, keluarga kita, pastikan dipandu dengan panduan agama. Insya-Allah moga kita dapat membentuk suasana yang hebat berlandaskan Islam, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu pada malam ini. Sikit sebanyak mohon maaf salah dan silap, terkasar bahasa, tersalah bicara. Kalau ada salah mohon betulkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Insya-Allah untuk sikitlah ruangan di akhir ini, seperti biasa saya bawa sikit tabung lah daripada Seriti Tafaqufiddin Pondok Kejai sana juga, insya-Allah, untuk pembinaan bangunan 3 tingkat kita yang masih lagi belum selesai. InsyaAllah bagi yang ingin berkongsi rezeki, bolehlah sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan tersebut. Cumanya insyaAllah selepas daripada insya' saya lagi, saya minta izin untuk beredar dululah, sebab ada satu lagi program di sebelah Pantai Merdeka sana. Jadi saya selepas insya' lagi saya akan keluar tu lah, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها وأدم الدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكلك وأحياء معرفتك وأمس على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.